Saya tegaskan di sini tuntutan kita hal demokrasi ini karena kita sayang ke Malaysia, kita nak keamanan, kita nak keadilan, kita nak kesejahteraan. Betul ke tidak? Ini yang kita tuntut. Biarlah pilihan raya. Kita berhujah dalam televisyen. Anwar Ibrahim berdebat dengan Najib hal ekonomi. Hal buku jingga. Datuk Seri Anwar kata kalau kita menang, ini kita akan buat. Najib kata tak boleh. Biar rakyat dengar. Kemudian rakyat yang dengar ni kata, oh hujah Najib bagus. Kita kena sokong lagi dia supaya terus jadi Perdana Menteri. Uni BN. Tiba-tiba dalam hujah itu Anwar bagi Najib KO. Garu sampai tempat tak gatai. Macam sobrici. Keluar ayat liuk ke tepi. Bila tuan kita tengok hujah begitu, rakyat kata memang hujah Pakatan Rakyat ni hujah Anwar betul. Undi Pakatan. Maka bila kita menang pun hadirin sekalian, kita tak rasa megah dan hebat. Yang kalah pun tak rasa hilang apa-apa sangat. Seperti berlaku di negara barat. Sekarang bila kalah, orang kata tipu. Kenapa jadi begitu? Karena demokrasi masih lagi tidak diamalkan yang baik di Malaysia. Hadirin sekalian, Ketua Polis Negara yang baru berjanji untuk jadikan pasukan polis pasukan yang profesional. Kita sokong dan berdiri teguh. Tapi apa yang berlaku saya lihat di Johor, polis masih lagi alat untuk menjaga UMNO. Betul ke tidak? Saya pergi ceramah di Pelda. Datuk Seri Anwar bersumpahlah mimpi lebar macam tu. Markas kita adalah kecil, polis kepung. Letak terak depan pintu. Hadirin sekalian, polis menjaga keamanan. Menjaga kedaulatan negara, bukan jaga UMNO. Bila polis datang kepung tempat kita ceramah, yang datang itu masuk ke tempat kita tu, hardcore orang PAS, hardcore adil, hardcore DAP. Bila hardcore tak buat ceramah, tak apa. Takkan orang macam Malik ni perlu nak dengar ceramah saya untuk undi Pakatan. Dia kalau dah kepung dia cari jalan tu datang. Macam abang kok kita ni. Kan, dia tak perlu dengar ceramah dah. Tak perlu dengar penerangan. Bangkok kita ni, dia sejak beranak, Pak. Keluar-keluar tu, Pak. Dia bukan saya oleh. Dia tak. Jadi bila kepungan begitu, penerangan kita hanyalah kepada ahli kita yang tegar. Macam mana rakyat nak tahu hal perjuangan kita? Sedangkan mereka hantam kita dalam televisyen siang dan malam. Macam di Pulau Pinang. Satu gerai mamak ke gerai Melayu kena runtuh. Dalam televisyen. Halau Melayu. Bila dua gerai Cina kena runtuh di Batu Peringgi, ada tak berita? Ada tak berita? Kenapa? Karena ini perkauman. Saya bagi amaran kepada KIMA. KIMA ni, kamu bukan lagi NGO. Kamu dah jadi pertubuhan politik sokong UMNO sekarang. Betul? Saya serah pada ahli-ahli nak buat apa kepada mereka. KIMA bukan lagi NGO sekarang. Berempat pula mereka kempen di Tenang. Hadirin sekalian, yang kita tuntut demokrasi. Polis, tentera, pegawai kerajaan, siapa memerintah, mereka kekal bertugas. Setuju ke tidak? Di Pulau Pinang mereka kekal bertugas. Tak ada masalah apa. Tapi hadirin sekalian, kalau kita tak dapat ubah hal UNIPOS ini, kebebasan media ini, kemudian peranan pasukan keselamatan yang sepatutnya sewajibnya menjaga keselamatan, bukan menjaga UMNO, tak dapat ubah hal ini, maka hadirin sekalian, jalan ke Putrajaya begitu jauh. Sebab itu kita nak buat perhimpunan 4 hari bulan hari Jumaat ini. Bermula di Masjid KLCC, sembahyang Jumaat, kita akan berlarak ke Kedutaan Amerika untuk menyatakan sokongan solidariti kita, perpaduan kita dengan rakyat Mesir. Tuan-tuan boleh hadir ke tidak?
Lapangan terbang dekat, pakat pergi. Tak ada duit, cari sendiri. Kita buat himpunan, tanda sokongan. Tanda rakyat Mesir dan kita minta Husni Mubarak nyerah. Husni Mubarak dan kerajaan Husni Mubarak benteng kepada Israel dan Amerika. Betul ke tak? Inilah bentengnya. Dan hari ini Israel sebut, kalau kerajaan Mubarak jatuh kami bimbang. Mesir yang dipimpin oleh orang baru nanti akan mengancam keselamatan Israel. Artinya, Husni Mubarak dan rakan-rakannya lah pelindung kepada kerajaan Israel itu. Betul? Sampai mereka tahan orang nak masuk, nak hantar bantuan kemanusiaan ke Gaza pun tidak boleh. Hadirin yang dihormati sekalian. Contohnya kalau kita dapat media, kita terang kepada rakyat. Di antaranya buku Jingga yang kita terbit sempena Konvensyen Pakatan Rakyat di Kepala Batas. Kita sebut bila kita memerintah Putrajaya, di antaranya kita cuba nak hapuskan tol. Boleh ke tak? Boleh. Ahli-ahli ekonomi dah ada, dah bincang dah macam mana cara nak buat. Salah satunya lagi kita janji nak beri allowance khas RM500 kepada guru-guru setiap bulan tambahan. Boleh dah kita beri? Kemudian ISA akan kita hapus dengan ganti dengan undang-undang yang lain. Kalau ikut dendam, perlu tak kita hapus ISA? Setuju tak tuan-tuan kita tangkap Dr. Mahathir bawah ISA? Hampa setuju? Aku tak setuju. Biar kita tangkap dia masuk di kem kemunting tu. Isteri saya setuju, dia geram. Apa namanya? Apa mereka buat zalim kat saya? Saya tahu ada apa namanya? Mana Rosmah tak main melawat aku, apa namanya? Mereka tahu. Tapi kita, bukan tujuan kita untuk balas dendam pada orang lain. Setuju atau tidak? Termasuklah kepada pasukan polis dan sebagainya. Yang khidmat dengan cemerlang, sudah tentulah pangkat mereka, kedudukan mereka dijamin. Faham? Kita jangan duk balas dendam. Tak elok. TV3 lantik pengarah lain je. Hadirin sekalian, cuba kita lihat. Saya bagi satu contoh saja. Gula naik 2 kupang. Kerana kerajaan tarik subsidi 170 juta. Naik 2 kupang. Boleh tak kita tak naikkan harga gula ini? Satu saja. Kita tengok peruntukan kepada Permata. Rosmah punya 111 juta. Perlu tak Permata? Perlu ke tak? Kita dah ada Kementerian Pendidikan. Kita ada Kemas untuk didikkan kanak-kanak. Swasta ada pasti, orang Cina ada berbagai-bagai kelas prasekolah. Tak perlu Permata. 111 juta dah kita jimat. Sidang First Lady. First Lady di Malaysia ni Raja Pemaisuri Agung. Tapi Rosmah rebut ambil kat dia. Dia panggil sidang First Lady. Yang datang semua Afrika. Yang badan 40. Semua besar-besar rostrum ni datang. Tak apalah, itu bukan pertandingan Ratu Cantik. Belanja lebih kurang 36 juta. Perlu tak sidang First Lady? Beli kubur untuk orang besar nak dikambus di situ. 70 juta. Satu kubur 140,000. UMNO memerintah, mereka hidup pun kita susah, mereka mati pun kita susah. 70 juta. Kalau tuan-tuan campur, Permata 111 juta, kubur 70 juta, sudah 180 juta. Cukup tak untuk subsidi gula? Cukup ke tidak? Artinya buang 2 perkara, subsidi gula tak perlu ditarik. Dengar ke tak? Perbelanjaan negara kita bocor 28,000 juta. Siapa beritahu? Audit negara. Bukan Lim Guan Eng. Bukan Malik. Audit negara 28 bilion. Macam mana tak bocor?
Komputer harga 5,000, Kementerian Pendidikan beli dengan harga 40,000. 8 kali ganda harga, terdarah punya banyak. Pasu bunga RM30, Kementerian Pendidikan beli dengan harga RM350. Sebab itu kita lihat tender runding yang terbaru. Yang terbaru Hospital Serdang yang siling lobi telah runtuh semalam. Projek yang dilaksanakan cara runding terus dan harganya ialah 772 juta. Orang putih buat bangunan di Padang Kota sampai Kelah tak runtuh. Kita buat stadium tak sempat nak main bola runtuh. Buat hospital runtuh, parlimen bocor. Inilah yang bocor sampai 28 bilion setahun. Kalau kita merintah, kalau kita boleh kerat separuh saja, kita selamatkan 14 bilion. Boleh tak kita beri RM500 allowance bulanan kepada guru-guru? Itu hanya 2 bilion sahaja. Sambungan ucapan ini, hal demokrasi dan sebagainya di Teluk Bahang 17 hari bulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Mat kita. Kalau hampa baca utusan, tengok RTM semata-mata, tak ambil maklumat lain, hampa akan bodoh sampai ke mampus. Bodoh!